Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Matematik tingkatan 2, kita masih lagi belajar bab 10 kecerunan garis lurus. Okey, standard pembelajaran pada hari ini ialah 10.1.4, menentukan kecerunan suatu garis lurus, buku teks muka surat 197. Okey. So saya nak kamu buka sekarang buku teks muka surat 197. Okey. Ada dua nota kat sini. Nisbah jarak mencancang. Okay, ingat untuk mencari kecerunan ialah nisbah di antara jarak mencancang iaitu paksi Y kepada jarak mengufuk iaitu paksi X. Okay, digunakan untuk menentukan kecerunan suatu garis lurus. Okay, yang ni kita dah belajar awal hari tu. Okay, semakin besar nilai kecerunan, semakin curam garis lurus tersebut. Okay, kita lihat contoh yang pertama. Setiap hari, Jamali akan mengambil air di sungai yang berdekatan dengan rumahnya dan ke hutan untuk mencari cendawan busut. Hitung kecerunan yang dilalui olehnya dari, ada dua kecerunan yang kita nak cari. Dari rumah ke hutan. Dari rumah Jamali ke hutan. Dan dari tepi sungai ke rumahnya. So, ada dua nilai kecerunan yang kita kena cari. Okey, kita lihat dulu bagaimana kita nak menentukan kecerunan dari rumah Jamali untuk soalan A nah. Dari rumah Jamali ke hutan. Okey, kalau kita lihat dalam rajah rumah Jamali dekat sini. Okey. Dan juga hutan di sini. Okey. Ini hutan. So kamu lihat rajah. So kalau kita keluarkan rajah ini, rajah segitiga ni kita akan dapat bentuk segitiga. Okey, nanti kalau kamu buat latihan, rajah segitiga ni tak bagi nah. Kamu sendiri kena keluarkan. Berpandukan rajah dalam soalan. Kamu keluarkan. So, kamu kena cari daripada rajah tu, kamu kena cari jarak mengufuk dan juga jarak mencancang. Okey, kalau kamu lihat dekat sini, jarak mencancang, iaitu yang 50 meter ni. Okey. Sebenarnya kita nak cari jarak mencancang, bukan yang kita tak boleh ambil terus 50 meter. Sebab daripada tepi sungai ke rumah Jamali ni dah 20 meter. So, kita kena ambil daripada sini saja. Daripada sini ke sini. Bermakna jarak mencancang iaitu paksi Y kita kena ambil 50 tadi. Okey, 50 meter ni kita kena tolak dengan 20 meter. Sebab tu dekat sini nampak jarak mencancang iaitu paksi Y ialah 50 tolak 20. Tak boleh terus ambil 50. Okey. Kalau jarak mengufuk, okey, kita boleh ambil nilai 10 dekat bawah ni. Sebab tu di sini kamu nampak rumah. Okey. Jarak mengufuk dia 10 meter. Okey, jadi kita nak cari kecerunan, kita kena guna formula yang melibatkan jarak mencancang dan jarak mengufuk lah. So, kena ingat kecerunan ataupun huruf apa? M lah. Kita boleh guna huruf M juga. So, kecerunan ataupun M ialah jarak mencancang iaitu paksi Y bahagi dengan, ni paksi Y bahagi dengan jarak mengufuk iaitu paksi X. So, kita ambil nilai tadi 50 tolak 20 dapat 30, jarak mengufuk 10. So, kecerunan ialah bersamaan dengan 3. Okey. So, untuk soalan A dah selesai. Kita lihat pula soalan B. Tepi sungai ke rumahnya. Okey, tepi sungai ke rumahnya. Okey, so kalau kita ambil rajah segitiga, dia akan ambil daripada sini, tepi sungai. Okey, naik ke atas. So, daripada sini lah ni, sepatutnya daripada sini. Okey, tepi sungai ni, okey. So, naik ke atas. Okey, ni segitiga yang kita akan keluarkan. So, apabila kita keluarkan nilai untuk jarak mencancang, kita boleh ambil 20 meter lah. Jarak tepi sungai, kita ambil 40 meter. Daripada 40 meter sahaja, tak perlu tambah dengan 10 meter. Sebab 10 meter tu adalah jarak rumah tadi. Daripada rumah, kita nak yang daripada tepi sungai saja. Okey, so kita ambil 40. So, jarak mengufuk 40, jarak mencancang 20. Jadi, masukkan dalam formula kecerunan ataupun M. Sama juga jarak mencancang bahagi dengan jarak mengufuk. Jarak mencancang iaitu 20 bahagi dengan 40. So, kita kecilkan 20 bahagi dengan 20, 1. 40 bahagi dengan 20, 2.
So, kecerunan yang kita dapat ialah 1/2. Okey, jadi bila kamu dapat soalan yang berbentuk rajah macam ni, rajah situasi harian lah, rajah sebenar yang dilukis ni. So, kamu keluarkan dalam bentuk segitiga. Senang kamu nak nampak jarak mengufuk dan juga jarak mencancang. So, kena ingat untuk menentukan kecerunan, jarak mencancang di atas lah bahagi kepada jarak mengufuk. So, bermakna Y bahagi dengan X. Jarak mencancang ialah Y, jarak mengufuk ialah X. Okey, kita dah sampai ke penghujung bab 10. Okey, kita akan belajar satu lagi standard pembelajaran untuk hari ini iaitu 10.1.5, menyelesaikan masalah yang melibatkan kecerunan garis lurus. Okey, dalam buku teks muka surat 198. Okey, so kita lihat contoh. Okey, contoh A, tentukan pintasan X. Soalan ni berkaitan dengan pintasan. Yang tadi, soalan contoh tadi berkaitan dengan yang awal tadi berkaitan dengan jarak mencancang, jarak mengufuk. So, kamu kena ingat untuk menentukan kecerunan garis lurus ada dua formula. Okey, kalau tidak ada pintasan, kita guna yang tadi itulah, jarak mencancang bahagi jarak mengufuk. Okey, untuk contoh yang ini ada kaitan dengan pintasan. Jadi, kita kena guna formula yang melibatkan pintasan. Okey, so kita nak tentukan pintasan X. Okey, dalam suatu garis lurus yang melalui titik P, koordinat dia sifar negatif 4 dan kecerunan yang diberi ialah negatif 2. So, kecerunan ni ialah M lah. M yang diberi ialah negatif 2. So, ini saja soalan yang dia bagi. So, bila dapat soalan macam ni, kamu kena buat sendiri ni. Rajah paksi X, paksi Y ni kamu sendiri kena buat. Yang ni, rajah di dalam soalan ni sebenarnya tak ada lah. So, nanti kamu buat soalan, kamu kena buat sendiri rajah ni. Rajah ni dibuat untuk bantu kamu jawab soalan. So, bila kamu buat latihan nanti, rajah ni pun kamu kena bina sendiri. Untuk contoh, memang kita tunjuklah untuk kamu. Untuk latihan, kamu sendiri kena buat rajah untuk bantu kamu dapat jawab soalan. Okay, so kita nak tentukan pintasan X kat sini lah. Pintasan X tak tahu kat mana. Tak tahu nilai. So, dia bagi tahu garis lurus yang melalui titik P, X. X tu bermakna titik P ni. Nilai X dia sifar. Y dia negatif 4. So, duduk di bahagian bawah lah. So, titik P duduk sini. So, ini koordinat sifar negatif 4. Dan M yang diberi ialah negatif 2. M iaitu kecerunan negatif 2. So, ini saja maklumat yang diberi untuk bantu kamu dapat nilai pintasan X. Okey. So, bila melibatkan pintasan, kita kena guna formula yang melibatkan pintasan lah. So, ini formula yang melibatkan pintasan. Okey, kamu rujuk balik video yang awal. Yang kita dah belajar minggu lepas. So, bila melibatkan pintasan, formula yang kita akan guna, negatif ni wajib kat depan ni. Ni tanda negatif ni. Bukan saja letak lah. So, negatif. Okey, pintasan Y per dengan pintasan X. Sama juga. Y kena duduk di atas. Di bawah ialah X. Depan wajib letak negatif. Okey, kecerunan. Kecerunan iaitu M. So, M kita dah ada dalam ni. Nilai dia negatif 2. Okey, masuk je nilai negatif 2. Okey, macam sebelum ni lah, tajuk-tajuk sebelum ni, apa saja nilai yang ada kita gantikan. Sama juga dengan negatif. Okey, pintasan Y, ambil dekat nilai koordinat ni, negatif 4. So, masukkan dalam ni. Negatif, wajib letak. Negatif 4 kat atas, per dengan pintasan X. Sebab kita tak tahu lagi pintasan X. Okey, jadi kita nak tahu pintasan X, jadikan pintasan X sebagai tajuk. Kita letak dia di depan. So, bila pintasan X letak di depan, okey, so negatif 4 ni kekal. Negatif, simbol negatif wajib letak. Negatif 4 kekal di atas. Negatif 2 datang sebelah kiri. Negatif 2 daripada kiri main sebelah kanan. Okey, dia macam ni. Dia darat silang. Dia darat silang macam ni. Okey, kita letak negatif 2 per 1. So, kalau kita darat sebenarnya, dia akan jadi negatif 2 darat dengan pintasan X, dia akan jadi negatif 2 pintasan X. Kan, betul tak? Negatif 2 pintasan X. Kalau kat sini lah kita darat silang kan. Okey. So, kita nak buang negatif 2 pintasan X ni. Negatif 2 dengan pintasan X darab. Sebab tu dia main belah kanan, dia jadi bahagi lawan operasi. Nampak tak? So, bila bahagi, negatif 2 ada tanda negatif, letak dalam kurungan supaya kamu tak keliru. Okey, sebab di sini depannya ada negatif. So, bawah ni kamu letak kurungan. Okey. So, dekat sini kena faham. Okey. So, negatif 4, negatif dengan negatif ni. Negatif dan negatif 2. So, dia jadi positif lah. Sebab tu kat sini jadi positif. Okey, so negatif 4 bahagi positif 2. So, negatif dengan positif jadi negatif kan? Sebab tu jawapan kamu ada negatif.
So 4 bahagi dengan 2, 2. 2 bahagi dengan 2, 1. So jawapan akhir negatif 2. Okey. So maka pitasan X ialah negatif 2. So bila pitasan X negatif 2, bermakna koordinat dia X ada nilai negatif 2, Y tak ada nilai. So Y tak ada nilai, negatif 2 sifar lah. Sebab tu dengan kat bawah ni, pitasan X ialah negatif 2 dengan koordinat negatif 2 sifar. So bila kita dapat pitasan X, kita boleh juga dapat koordinat untuk pintasan X. Okay, so fahamkan contoh ni betul-betul. Okey, kita teruskan dengan contoh B. Okey, contoh B kita nak tentukan koordinat bagi pintasan pada paksi Y pula. Nah. So kita nak tentukan koordinat. So jawapan kamu ada melibatkan koordinat bagi pintasan pada paksi Y yang melalui titik Q 6 sifar dan kecerunan diberi 1/3. Okey, sama macam soalan tadi, rajah ni tak diberi, kamu sendiri kena bina dah. So kamu buat saja lakaran untuk rajah ni, paksi X, paksi Y. Okey, plot titik Q dekat sini lah. Kamu kena tahulah garis lurus tu dia akan kona ke mana berdasarkan titik Q. Titik Q, okey, titik Q yang diberi ni 6. 6 bermakna positif kan? So dia duduk belah kanan lah. Kan? Kalau negatif dia akan duduk belah kiri. Sama juga pintasan Y, kalau nilai Y dia positif dia akan duduk atas. Kalau nilai Y dia negatif dia duduk bawah. So Q yang diberi ialah 6 sifar, bermakna dia duduk belah kanan. Sifar ni ialah Y lah. Sebab dia pintasan X. Nilai X saja ada nilai paksi X saja ada nilai. Okey, untuk Y tak ada lah sebab dia potong pada paksi X. So kita nak tahu pintasan Y kat sini. Confirm lah pintasan Y duduk kat bawah, mana boleh naik atas. Okey. Okey, seterusnya dia bagi nilai lagi M sama dengan negatif 1/3, iaitu kecerunan lah. Okey, so kita guna formula tadi juga. Kecerunan sama juga dengan negatif pintasan Y per dengan pintasan X. Okey, so masukkan nilai kecerunan iaitu M lah. Nah, kecerunan ni ialah M. Okey, masukkan ke dalam formula dulu. 1/3 sama dengan negatif pintasan Y per pintasan X. So, yang kita nak cari ialah pintasan Y. Okey, bila kita dapat pintasan Y, automatik kita akan dapat koordinat. Okey, macam tadi, macam soalan tadi juga. Okey, so kita nak cari pintasan Y bermakna kita kena pindahkan kecerunan daripada kiri pergi kanan. So, negatif ni memang kena wajib ada. So, turunkan negatif. Okey. 1/3 ialah nilai kecerunan. Darab dengan 6. 6 ni kita ambil mana? 6 ni kita ambil nilai pintasan X lah. Iaitu titik Q 6 sifar. So, pintasan X sama juga dengan 6. So, kita darab macam biasa lah. So, kita boleh potong dekat sini. 3 bahagi 3, 1. 6 bahagi 3 dapat 2. So, jawapan akhir kamu ialah negatif 2. Okey, so pintasan Y ialah negatif 2. Dekat sini negatif 2. So, apabila pintasan Y negatif 2, bermakna koordinat dia X tak ada nilai lah. So, X dia sifar, Y dia negatif 2. So, koordinat pintasan Y ialah sifar negatif 2. So, apabila kita tahu nilai pintasan, automatik kita akan tahu nilai koordinat. Apabila kita tahu nilai koordinat, automatik kita akan tahu nilai pintasan. Okey, kita sampai ke contoh yang terakhir. Okey, untuk contoh yang terakhir ni, dia bagi rajah dekat kamu. Macam contoh yang tadi, A dengan B, dia tak bagi rajah. Kamu sendiri bina rajah. So contoh yang terakhir ni, dia dah beri rajah dekat kamu. Jadi, kamu kena rujuk maklumat di rajah. Okey, hitung nilai V. So, kamu lihat dah di rajah V ni. V ni apa sebenarnya ni? Nampak dia potong dekat paksi X, betul tak? So, sebenarnya yang kita nak cari V ni ialah pintasan X. Dia tak sebut dalam soalan, dia cuma sebut V. Macam soalan yang tadi, dia dah sebut cari pintasan Y, cari pintasan X. Macam ni dia tak sebut. Tapi sebenarnya dalam rajah tu dah tahu dah. V tu dia memotong pada paksi X. Bermakna kita nak cari pintasan X lah. Okey, apa lagi maklumat yang dia bagi dalam ni? Maklumat yang dia bagi M, iaitu kecerunan 4. Dan juga ini ialah apa? Negatif 8 ni ialah pintasan Y lah. So, benda yang sama saja. Cuma soalan tu diolah. Soalan ada yang diberi rajah, ada yang tak dia bagi, yang tak diberi rajah. So, kamu kena tahulah bentuk soalan. Yang diberi rajah, tak perlu lukis rajah. Yang tak bagi rajah, kamu sendiri kena draft rajah. Draft rajah sendiri untuk memudahkan kamu mencari nilai. Okey, jadi yang kita nak cari tu V. V tu pintasan X. So, kita guna formula tadi. Nak cari pintasan X sama juga dengan bila kita nak cari pintasan X jadikan tajuk. Seperti contoh contoh yang awal tadi iaitu contoh A lah. Kalau dalam buku teks, muka surat
198. Kamu rujuk balik contoh A. Apabila kita nak mencari pitasan X, so kita letakkan pitasan X sebagai tajuk. Selepas tanda sama dengan atau di sebelah kanan, negatif pitasan Y bahagi dengan M, iaitu kecerunan. So negatif pitasan Y nilai dia negatif 8, letak dalam kurungan. Ni nampak tak? Letak dalam kurungan, bahagi dengan 4. Jadi negatif dengan negatif akan jadi positif. So negatif dengan negatif akan jadi positif. So sebenarnya dia akan jadi dekat sini kan, negatif dia jadi positif lah. So positif 8/4. So 8/4, 4 bahagi 4 1, 8 bahagi 4 2. Sebab tu jawapan kamu adalah 2. So bermakna pintasan X ialah 2. Okey, so pintasan pintasan X sama dengan pintasan X sama dengan 2. Dan koordinat dia boleh tahu tak koordinat dia? So koordinat dia ialah bila X ada nilai, Y tak ada nilai. So koordinat dia 2 sifar lah. Senang saja. Soalan tu diolah. Ada soalan yang bagi rajah dan ada soalan yang tak diberi rajah. Bila tak diberi rajah, kamu kena buat rajah. Baru kamu nampak. Kalau kamu tak buat rajah, kamu susah nak selesai soalan yang macam ni. So rajah tu kamu bina sendiri. Okey, kita dah selesai bab 10. Okey, alhamdulillah. Semoga apa yang kamu belajar, kamu faham. Tak faham, boleh rujuk berkali-kali video yang saya telah buat. Okey, untuk hari ini saya nak kamu selesaikan. Jom cuba 10.1. Okey, buku teks muka surat 201 hingga 202. Okey, ada 4 soalan. Kamu cuba buat semua dah. 8 soalan yang lain kamu dah buat untuk kelas-kelas yang sebelum ni. So untuk hari ini, untuk penutup bab 10, saya nak kamu buat soalan nombor 8, 9, 10 dan 11. Okey, jika ada soalan-soalan yang kamu tak faham, tak boleh nak buat, kamu kena rujuk balik video-video yang awal. Sebab ini dah penutup bab 10. Mungkin ada soalan-soalan tersebut ada yang kita dah belajar pada minggu lepas. Sebab tu pentingnya kamu kena rujuk balik video dan juga nota-nota yang kamu telah salin dan contoh yang telah kamu catat. Okey, so kita berhenti untuk hari ini. Okey, kita akan sambung kelas pada minggu hadapan dengan tajuk yang baru, iaitu bab 11. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.